Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada pagi ini, alhamdulillah, dalam satu slot kuliah duha anjuran Biro Muslimat KTHS Gombak. Dan terima kasih pada semua sahabat Facebook dan sahabat TikTok yang bersama pada pagi ini, dan mohon jasa baik anda semua untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat sebarkan live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat kita di luar sana yang dapat sama-sama mendengar ataupun yang sama-sama dapat mengikuti live kita pada pagi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu, dan kita sambung bacaan pada muka surat 144. Kitab Ibu-Ibu muka surat 144 dan kitab saya pada muka surat 111. Dan kita sambung pada perenggan yang kedua, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135, di mana muslimin muslimat sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana kita dah bincangkan sebelum ini, dihanyutkan dalam kotak di dalam Sungai Nil dan akhirnya dibesarkan di bawah bumbung istana Firaun, dan Allah yang menyelamatkan, Allah yang mentakdirkan kesemua situasi itu berlaku.
Dan akhirnya kita dah bincang pada minggu yang lepas bagaimana Nabi Musa berjaya keluar daripada pintu istana Firaun, dan akhirnya dia meleraikan satu pergaduhan antara Bani Israel dan bangsa Kibti, yang akhirnya tanpa disengajakan Nabi Musa nak melerai kan, dipukul kot, dilempang ke dipukul tak pastilah. Akhirnya mati kawan tu, meninggal dunia, dan menyebabkan yang mati itu adalah orang Firaun, maknanya keturunan Firaun lah, bangsa yang satu puak dengan Firaun, dan menyebabkan Firaun sekali lagi marah dan akhirnya mengeluarkan arahan untuk menangkap Nabi Musa dan membunuhnya sekali lagi. Kita dah bincang sampai situ. Dan kita nak sambung pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran ayat 135. Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi maknanya diri mereka sendiri, maka mereka akan segera mengingati Allah lalu memohon keampunan terhadap dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu dalam keadaan mereka mengetahui. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni Allah nak pesan dan peringatkan pada kita tentang dosa dan pengampunan itu, yang kita dah bincang juga pada minggu yang lepas, adalah dua perkara yang saling berkait, yang sangat rapat. Bila sebut dosa, insya-Allah di sana ada pengampunan daripada Allah. Bila sebut dosa, di sana ada pengampunan daripada Allah. Allah akan ampunkan dosa orang yang bertaubat, orang yang bersedih, orang yang meminta ampun, orang yang bersungguh dalam, orang kata, meminta keampunan Allah. Dia tak boleh pisah. Dosa dan pengampunan ni Allah dah susun. Dia perkara yang sangat terkait dan sangat rapat. Baik, dalam ayat tadi Allah menceritakan tentang sikap orang yang beriman, iaitu apabila mereka terlanjur melakukan perbuatan yang keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri maknanya kita tak dengar cakap Allah lah. Itu bahasa mudah. Contoh, bila Allah kata semayang, Allah suruh kita solat, kita tak solat. Itu namanya menzalimi diri kita sendiri. Bila Allah kata puasa Ramadan, kita tak puasa. Allah kata pergi haji, kita ada duit saja tak nak pergi haji. Maka itu sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Bila Allah kata tutup aurat, kita dedah aurat. Itu kita menzalimi diri kita sendiri. Baik, orang yang beriman bila dia dah terlanjur buat dosa atau
menganiaya dirinya sendiri, zakarullah. Apa jadi? Mereka segera ingat kepada Allah. Ini kelebihan orang beriman. Bila dia dah buat silap, dia dah buat dosa, dia akan cepat-cepat ingat pada Allah. Dan dia terus memohon keampunan Allah. Sebab bagi orang Islam, bagi orang beriman, dia tahu tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita dah sebut dah banyak kali, ustaz-ustaz lain pun, ustazah pun dah sebut banyak kali, kita semua adalah pendosa, kita semua adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka jalan terbaik untuk kita adalah segera bertaubat, memohon keampunan Allah. Dan orang beriman tahu, bila dia bertaubat tu, Allah akan ampunkan dosa dia. Dia tahu. Dia tahu kelebihan tu. Jadi saya menyeru pada diri saya dan kita semua, mana-mana yang mungkin dah terlanjur tak perasan, mungkin baru tersedar dengan dosa-dosa kita, dosa silam dan sebagainya, maka jom, selagi kita masih hidup ini, selagi kita masih bernyawa ini, jom kita minta ampun dengan Allah. Kita taubat sebenar-benarnya, insya-Allah. Yakinlah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah pasti akan terima taubat kita. Itu janji dia, bukan janji ustaz, itu janji Allah. Wa man yaghfiruz dzunuba illallah. Dan tak ada siapa yang boleh melakukan taubat itu, tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang paling penting untuk kita hari ini adalah memahami perjalanan hidup kita supaya ianya berjalan dengan lancar. Supaya kita ni ikut saluran agama, ikut apa yang Allah dan Rasul mengarahkan pada kita. Itu yang Allah nak pesan dalam ayat yang berkenaan. Baik, sambung bacaan. Tadi tu dia bagi peringatan. Baik, akhirnya sambung balik cerita lepas Nabi Musa dengar kata ada Firaun nak menangkap dan sebagainya, sebab Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh itulah yang bangsa yang dileraikan tu, yang bergaduh tu, akhirnya mati kawan tu. Jadi apa tindakannya? Nabi Musa akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, dan kemudian akan tetapi arah mana yang ia akan bertolak, Nabi Musa pun dah tak tahu ke mana nak dihalakan. Dah keluar-keluar tu, mana nak pergi? Ke arah kota, sementara pintunya sudah ditutup dan para penjaga sentiasa memenuhi setiap lorong jalan. Mereka mencari Musa bin Imran alaihi salam yang dicari-cari oleh Firaun. Jadi bila Nabi Musa keluar daripada tempat sembunyinya, dia pun mikir kat mana dia nak lari. Sudah barang pastilah dia panggil semua jalan-jalan dah ditutup kan, dengan roadblock, dengan macam-macam lah, dengan pencarian oleh pihak-pihak berkuasa, lebih kurang macam itulah. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Disebut Nabi Musa keluar pada siang hari saat orang ramai tengah leka dan lalai. Jadi Nabi Musa keluar tu pada tengah hari. Saat orang Arab ni bila tengah hari ni tuan-tuan, dia biasanya kebiasaan lah, bukan semua lah kot no. Tapi trend budaya Arab ni, kalau tengah hari tu mereka tidur tuan. Biasanya orang tidur. Sebab apa? Terlalu panas.
Bila terlampau panas, nak keluar pun tak ada gaya, tak ada harapan. Kan? Nak keluar tengah hari buta panas-panas, nak buat apa kan? Memang tak boleh tahan, tuan. Kita kat Malaysia ni pun tengah hari panas terik pun tak lalu nak keluar. Orang Arab biasa tengah hari diorang ni berehat, duduklah rumah. Diorang tak ke mana. Jadi peluang itu Nabi Musa ambil, keluar, nak selamatkan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Qasas ayat 22. Surah Al-Qasas ayat 22. Apa Allah Ta'ala sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala ia menghadap ke negara Madian ataupun ke negeri Madian. Jadi hala tuju Nabi Musa nak selamatkan diri ini ialah dia menghala ke sebuah negeri. Daripada Mesir itu dia menghala ke sebuah negara atau negeri yang bernama Madian. Lalu dia berdoa, sambil dia nak keluar tu, dia nak pergi hala ke Madian, dia berdoa. Dan Nabi Musa berdoa, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa kata, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang lurus, ke jalan yang betul, ke jalan yang benar. Baik, ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah doa Nabi Musa ini. Nabi Musa nak bagi tahu kita, apa keadaan sekalipun muslimin-muslimat, jangan lupa berdoa, minta, merayu kepada Allah. Baik dalam kesempitan sekalipun, itu sementara lah tak? Terima kasih sahabat yang bagi gift. Terima kasih Farid. Terima kasih banyak. Dalam keadaan biasa pun kena doa, apatah lagi dalam terdesak macam tu, dalam kesempitan macam tu. Dalam kesempitan macam tu, tersepit ni. Nabi Musa ni dia tersepit. Dia nak hala ke mana, jalan dah tutup semua dengan roadblock tak. Firaun buat roadblock. Kemudian dia hanya mampu berdoa, minta, ya Allah, Engkau tunjukkan aku, tunjukkan lorong, tunjukkan jalan, bagilah petunjuk ke jalan yang benar. Nabi Musa nak ajar kita, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebagai Muslim, jangan tinggal doa. Jangan jemu berdoa. Apa juga, tuan-tuan, mintalah pada Allah. Merayulah pada Allah. Munajatlah pada dia. Kan? Mohonlah pada dia. Ud'uni astajib lakum. Allah kata, kamu minta, aku bagi. Tuan-tuan, Allah kata kamu minta aja, aku akan bagi. Jadi tuan-tuan, kadang orang bercakap agak, ustaz, kita dah doa hari-hari buat Yasin ustaz, minta COVID ni ruyup daripada dunia ni, lenyap, tak hilang-hilang pun. Tak hilang-hilang pun. Tak apa tuan, kita doa aja. Sampai masanya besok dia akan hilang, insya-Allah. Yakinlah. Sekarang ni pun dah menurun, dah tinggal daripada 20,000 tinggal dah 11,000, 10,000 kan. 2-3-4 hari ni dah nampak trend yang menurun, alhamdulillah. Jadi tak apa, kita teruskan doa. Yang buat kerja terus buat kerja, yang berusaha terus buat kerja, yang pihak berwajib buat kerja masing-masing, kita rakyat di bawah buat kerja kita, sama-sama bantu, insya-Allah. Jadi Nabi Musa nak bagi tahu kita, tersepit ke, dalam keadaan lapang ke, bertenang ke, minta petunjuk daripada Allah. Ayat 22 surah Al-Qasas. Ada sahabat tanya dalam TikTok ayat berapa tak? Ayat 22 surah Al-Qasas. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang Nabi Musa minta. Wahai Tuhan, aku dah tersepit ni, tunjuk aku jalan yang betul, tolong pandu aku, tolong
ajar aku, tolong guide aku. Itu kalau bahasa kita lah. Okey. Baik, sambung lagi. Itu pengajaran ni kita boleh ambil tak? Maknanya jangan jemu berdoa. Mintalah tuan-tuan. Allah ni Maha mendengar dan Allah suka untuk memakbulkan. Ada pula orang cakap, dia kata, Ustaz, kalau kita doa minta aja macam tak bersyukur aja. Dah, mintalah. Bila kita minta, maknanya kita memenuhi perintah Allah. Bila Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Kamu doa, aku luluskan. Allah suruh kita berdoa. Jadi, jangan salah faham. Oh, lagi banyak doa, maknanya lagi tak bersyukur. Saya minta je dengan Allah. Dah, Allah suruh kita minta, tuan. Dah Allah suruh minta, apa lagi? Belasah. Kan? Mintalah apa pun yang kita nak. Nak sihat, nak kaya, nak bahagia, nak tenang, nak itu, nak ini. Minta, tuan. Dia yang bagi semua tu. Allahu Akbar. Dia yang bagi semua itu. Okey. Jadi, mintalah pada Allah. Baik, sambung lagi. Ketika Nabi Musa AS berada di tengah padang pasir itu, Allah mengarahkannya dan menunjukinya. Maksudnya Allah yang guide perjalanan dia. Allah yang guide perjalanannya. Tak? Sebab itu dalam hadis, tuan, ada Nabi sebut, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak boleh berubahnya qada atau ketentuan Allah itu, takdir Allah itu, melainkan dengan doa. Maknanya bisanya doa ni dia boleh mengubah. Dia boleh mengubah apa yang Allah dah tetapkan. Dia boleh ubah dengan izin Allah. Jadi jangan jemu untuk berdoa. Baik. So, dia ibarat macam ni lah. Macam kita masuk hutan, kita dah sesat kan. Na'udzubillah lah, ni contoh. Kita berdoa, ya Allah, aku nak keluar daripada hutan, ya Allah, bagilah petunjuk. So Allah akan gerakkan hati kita kan. Nabi Musa macam itulah. Dia berada di tengah padang pasir tu, tengok keliling. Padang pasir ni, tuan-tuan, kita tengok bukit ada kat depan. Lepas 3-4 jam, tengok bukit depan tu dah tak ada kan. Sebab dia berubah-ubah. Ribut pasir kan. Kejap bukit belah sini, kejap bukit belah sana. Pasir tu, dia boleh berubah. Itu lagi teruk kesesatannya, tuan. Kan? Dah tak ada apa, kering kontang. Kalau dah hutan, ada gak pokok, ada gak sungai kan. Akhirnya Allah tunjukkan Nabi Musa, sampailah ia kepada sebuah lembah yang airnya sangat luas dan melimpah, dan di sekelilingnya terdapat para pengembala binatang ternak, terutamanya pengembala kambing lah. Semua pengembala itu berlumba-lumba untuk memberi minum kepada binatang ternak masing-masing. Tiba-tiba Nabi Musa melihat ada 2 orang anak gadis yang sedang berdiri dan mengawal biri-biri mereka untuk pergi menuju ke tempat air yang tersebut. Mereka berdua ingin sama berhimpit untuk mendapatkan air tersebut, tetapi mereka dihalangi oleh pengembala yang lain. Sehingga semua pengembala itu habis dan selesai, barulah mereka boleh memberi minum kepada biri-biri atau kambing mereka. Baik, ceritanya Nabi Musa sampai di Madian, dan disebut tadi ada lembah, tapi dalam riwayat yang banyak menyatakan dia macam perigi lah. Perigi itu agak besar. Jadi semua kebanyakan penduduk Madian, dia akan ambil air telaga tu ataupun air perigi tu untuk bagi haiwan ternak masing-masing. Dia macam sumber air lah di kawasan tu. Tapi masalahnya pengembala ramai, kebanyakannya lelaki. Tiba-tiba ada 2 anak dara ni, 2 gadis. Dia gembala kambing. Dia menggembala kambing. Tapi macam mana dia menggembala kambing, tetapi macam mana dia nak menguruskan apa yang air tu, macam mana dia nak ambil. Kan, dia gembala kambing, macam mana dia nak ambil air tu. Jadi lambatlah. Maknanya kena settle dulu semua orang, baru dia dapat air tu.
Jadi Nabi Musa pun tengok daripada jauh kan. Oh, dia kata dahsyat puak-puak ni, berebut-rebut ni. Geng-geng hero dapat dulu kan. Yang perempuan memang last walaupun dalam teori kita ladies first kan, tapi ladies last jawabnya pada zaman itu. Sebab ialah dia anggap perempuan ni lemah, dia nak berebut pun tak boleh, jadi tunggu je lah. Kalau ada air tu lagi ada lah, kalau tak ada habis gitu je. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ini yang Nabi Musa nampak. Dan akhirnya Nabi Musa pergi tolong. Nabi Musa membantu. Nabi Musa tolong. Okey. Baik, sambung ceritanya. Siapa dia dua anak gadis tuan-tuan? Kita tengok sekejap lagi. Setelah Nabi Musa melihat keadaan mereka berdua yang serba sukar itu, maka Nabi Musa menghampiri mereka berdua. Lalu dia pun membawa biri-biri kedua perempuan itu dengan penuh keberanian dan kekuatan. Tuan-tuan. Jadi hero lah Nabi Musa gitu. Kan? Dia tak cakap banyak, pergi dekat perempuan dua beradik ni. Dia tanya apa hal, dia kata nak bagi minum. Dia ambil kambing-kambing semua, dia bawa pergi dekat telaga tu. Lalu dengan penuh keberanian dan kekuatan dia menolak dan berhimpit dengan orang yang ada di sekitar lembah itu. Sesungguhnya Nabi Musa AS adalah seorang yang sangat kuat, sehingga dia dapat memberikan minuman kepada biri-biri itu dan mengembalikan kepada dua budak perempuan tadi. Akan tetapi rasa laparnya sangat menggigit. Hanya Allah yang mengetahui, dan dia juga sangat terasing. Hanya Allah juga yang mengetahuinya. Di samping itu dia juga sangat menderita sejenis penyakit. Jadi Nabi Musa pun, ialah Nabi Musa ni kita dah bincang, dari sudut fizikal tubuh badan Nabi Musa, dia memang gagah. Kalau bahasa hari ni sadur lah, badan dia memang gagah gila punya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala letak dia macam tu, sebab nak berlawan dengan manusia yang fizikalnya juga gagah, iaitu Firaun. Iaitu Firaun. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dengan tubuh dia yang gagah tadi, dia tarik semua kambing tadi, bawa pergi ke telaga, cedok air bagi minum. Dan kita dah pernah sebut sebelum ini, telaga tu dia macam ada penutup. Dia macam ada penutup yang menutup telaga tu. Dan telaga itu, kata ulama sirah, kata pengkaji sirah, boleh terbuka bila diangkat oleh beberapa lelaki, tak silap saya berbelah-belah lelaki, pegang keliling tutup telaga tu besar tuan. Angkat, baru beranjak, barulah terbuka telaga tu, baru boleh cedok air. Dia punya tudung telaga tu besar, penutup dia tu berat, berbelah orang angkat. Tapi mari dengan Nabi Musa ni sebelah tangan saja tuan-tuan. Sebelah tangan dia angkat, dia lempar macam piring ni. Tu yang mati mamat tu ditumbuk ni. Kan, dia lempangnya kawan tu, mati terus. Cerita yang sebelum ni kan. Jadi akhirnya bila dia dah tolong, apa yang berlaku? Nabi Musa mula terasa lapar. Yalah tuan-tuan, dia dah musafir jauh kan, dengan lapar. Lepas tu terasing. Dah pergi tempat orang, siapa pun tak kenal. Kan jadi terasing lah, jadi janggal. Lepas tu dia kata Nabi Musa juga ada penyakit yang sedang dia hadapi. Wallahualam, dia tak sebut apa nama penyakit itu. Cuma dia kata Nabi Musa menderita sakit. Tak tahulah sakit apa dah, wallahualam. Baik, sambung lagi. Dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbali, nama dia Imam Ahmad bin Hanbal, menyebut tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan tatkala Musa alaihissalam kembali ke tempat air itu, Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, aku sakit, aku terasing, aku lapar dan miskin." Miskin ni maknanya tak ada apa benda lah kan, selai sepinggang. Tu dipanggil miskin. Lalu Allah Ta'ala menjawab,
Nabi Musa mengadu, kan tadi kita sebut kan, apa-apa mengadu dekat Allah kan. Nabi Musa mengadulah, dia kata aku ni sakit, terasing, lapar, miskin. Lalu Allah jawab, wahai Musa, bukankah aku yang telah memberikan kecukupan kepada orang yang miskin? Maknanya Allah jawab tu kira lipat maut punya jawapan lah. Itu kalau bahasa kita lah. Allah jawab tu kira lipat maut punya. Memang kena setepek dekat Nabi Musa. Allah kata, orang miskin yang ada ni kan aku yang cukupkan. Yang kamu macam mengeluh-ngeluh tu kenapa? Macam itulah kalau bahasa nak berborak dia macam tu. Allah kata aku yang cukupkan orang miskin tu. Ada je makanan dia. Ada je rezeki dia. Yang kamu mengeluh ni pasal apa? Tak. Kemudian Allah kata lagi, bukankah aku yang telah menyembuhkan orang yang sakit? Dan sebab Nabi Musa mengadu dia sakit kan, Allah kata aku yang sembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi sabarlah, aku yang akan sembuhkan kamu. Jangan risau, bawa-bawa bertenang. Macam tu tak? Kemudian Allah kata lagi, bukankah aku telah menyayangi dan menghiburkan orang yang merasa kesepian dan terasing? Orang yang terasing, orang yang kesepian, orang yang berseorangan, kan Allah kata aku yang hiburkan mereka, aku yang jaga mereka, aku yang semualah. Allah kata dia yang jaga. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah perkara yang kita kena tengok. Jangan risau. Bila sakit tu ujian, dan kita ikhtiar lah. Ikhtiar ambil ubat, kita ikhtiar merawat dan sebagainya. Maka yang menyembuh tu Allah. Dan lagi Allah sebut, bukankah aku yang telah mengenyangkan orang yang lapar? Kan Nabi Musa mengadu dia lapar kan. Allah kata aku yang bagi kenyang. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tauhid dan iman dan akidah kita kena betul. Kita kenyang sebab apa? Sebab Allah yang bagi kenyang. Kita hilang dahaga sebab apa? Sebab Allah yang menghilangkan dahaga kita. Allah yang hilangkan dahaga kita. Kalau kita beriktikad, saya kenyang Ustaz sebab nasi 3 pinggan, itu boleh jatuh syirik. Kalau kita tak lapik jawapan tu dengan Allah yang mengenyangkan. Pasal apa nampak kenyang, mata kuyu? Alhamdulillah Ustaz, tadi telan 3 pinggan, Allah izin kenyang Ustaz. Baru betul. Kan? Sebab apa saya kata gitu? Sebab bukan nasi itu yang mengenyangkan. Ada orang tak makan nasi pun kenyang. Makan buah kurma je. Arab mana makan nasi kan? Tak makan nasi macam kita hari-hari makan nasi. Arab misalnya roti, buah kurma, kenyang aja. Maknanya bukan roti tu mengenyangkan, bukan buah kurma tu mengenyangkan, bukan air sirap tu menghilangkan dahaga, tak. Yang mengenyangkan tu Allah. Yang menghilangkan haus tu Allah. Sebab itu ulama' berpandangan besok akhir zaman, bila Dajjal keluar, kita makanan dah tak ada. Makanan orang beriman masa tu ialah zikrullah. Zikir itu mengenyangkan kita tak? Macam pelik tak? Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, tapi kenyang. Pening kepala kita tak? Tapi itulah keyakinan. Itulah keyakinan. Kan? Sebab tu Islam ajar baca bismillah kan? Sebab barakah tu. Nampak? Jadi Allah kata aku yang mengenyangkan, kamu lapar, aku yang bagi kenyang. Sebenarnya Allah sebut semua tu pada Nabi Musa sebab Allah nak remind kepada Nabi Musa. Bawa-bawa tenang, relax dulu, cool down dulu, ambil nafas. Macam tu kan? Aku yang atur segalanya. Lalu akhirnya Nabi Musa pun kembali ke tempat dia berehat dan berteduh tadi. Tuan-tuan, tengok
jalan ceritanya semakin menarik, tuan. Macam mana Allah nak bantu Nabi Musa yang lapar tadi? Macam mana Allah nak bantu Nabi Musa yang terasing tadi? Cuba tengok. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas juga, surah yang sama, ayat 24. Tadi ayat 22. Ini ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, ini doa Nabi Musa tadi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan, yakni barang sedikit makanan yang engkau akan turunkan kepada aku. Nabi Musa minta. Nabi Musa minta dan merayu pada Allah. Dan untuk kesekian kalinya, kesekian kalinya, susah betul nak sebut, kesekian kalinya, perlindungan Allah kembali memainkan peranan. Maka salah seorang daripada kedua perempuan yang dia tolong tadi dan mengkhabarkan kepada ayahnya peristiwa tadi, maka si perempuan tadi telah kembali menemui Nabi Musa dan memanggil lelaki agung ini untuk memenuhi haknya dan mendapat balasan dari bapanya. Tengok cara Allah tolong. Tuan-tuan, cara Allah tolong. Yalah, Nabi Musa dah terasing seorang-seorang, tak ada siapa kenal kat Madian tu. Lepas tu pula lapar dengan sakit. So macam mana Nabi Musa nak buat? Munajat pada Allah. Tak kisahlah kalau kita pun doa nak dapat jodoh ke, doa nak dapat isteri yang baik, suami yang baik, doa je lah tuan. Minta pada Allah. Dia yang mengatur segala-gala. Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akhirnya jalan yang Allah pilih adalah bila dua beradik perempuan tadi, ialah dia pun tak kenal lelaki mana pula yang tolong kita berdua ni kan. Perempuan dua orang ni siapa tuan? Ada yang tahu tak siapa agak-agak? Game Facebook, TikTok, ada tak yang tahu perempuan dua orang ni anak siapa? Lalu akhirnya dia pun heran, siapa pula lelaki yang tolong kita ni? Dah settle semua kambing, dapat minum, dia pun balik. Ayah dia pun heran. Selalu lambat balik. Yalah, selalu lambat sebab last sekali dapat bagi minum tu, last sekali. Bila semua orang lelaki dah ambil, baru dia last sekali dapat. Kan? Hari tu ayah dia pun heran. Pasal apa balik awal anak aku dua orang ni? Lalu dia pun cerita, tadi ayah ada seorang lelaki sado ni tolong kita orang. Kan? Dia pun kuat-kuat lelaki semua, dia cedok air, bagi minum kambing, settle. Tu yang kami balik awal. Lalu dua orang perempuan ni bercerita ke ayah dia. Siapa ayah dia? Ada sahabat jawab, betul, itulah Nabi Syuaib alaihi salam. Dua gadis tadi adalah anak perempuan Nabi Syuaib. Pandai pun kan, anak Nabi Syuaib. Jadi akhirnya Nabi Syuaib kata, tak apa, kau pergi balik tempat telaga tadi, panggil mamat tu datang sini. Lebih kurang macam tu lah, no? Panggil lelaki tadi datang sini, iaitu Nabi Musa itu. Itu jalan dia. Allah nak settlekan masalah-masalah Nabi Musa yang keseorangan, yang lapar, yang apa penat tadi. Itu ceritanya. Lalu apa jadi? Maka dia pun menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Dia bagi salam ke Nabi Musa dan bagi tahu kabar yang baru saja dia berbincang dengan bapaknya. Dia pun cerita, aku balik tadi bapak aku tanya begian-begian, dia panggil kamu nak jumpa. Lalu akhirnya Nabi Musa AS berjalan di hadapan perempuan itu menuju ke rumah bapanya supaya dia tidak dapat melihatnya. Cuba tengok tuan-tuan, akhlak Nabi. Dah dia berjalan dengan dua anak dara. Nabi Musa berjalan depan tuan. Kalau kita agaknya, adik jalan dulu dik, pakcik tak tahu jalan ni. Ayat tu.
Kan? Pakcik tak tahu jalan, rumah adik kat mana, adik jalan dulu depan. Sambil berjalan kita pun tengok dia berlenggak-lenggok tak? No, Nabi Musa dia jalan depan. Sebab apa tuan? Nabi Musa nak ajar kita jaga pandangan. Kan? Itu bukan mahram, jaga pandangan. Tak. Kalau kita jalan ke sebelah sambil bertepuk bertampur teruk no kita ni. Nabi Musa jalan kat depan, dua tadi kat belakang, bukan sebelah tau, dekat belakang. Dia guide, okey bang, depan sikit ada simpang masuk kiri. Macam itulah kot, no. Nabi Musa hebat tuan. Dia Nabi lah. Dia kena tunjuk akhlak yang terbaik. Nabi Musa jalan di depan dan dua gadis anak Nabi Shu'aib di belakang. Lalu apa berlaku? Sampai sahaja sehinggalah Nabi Musa AS sampai kepada lelaki yang soleh ini, iaitu Nabi Shu'aib lah. Sesampai sahaja di sana, di rumah mereka, Nabi Musa AS mengucapkan salam kepadanya, tadi Nabi Shu'aib lah, tuan rumah tu, dan menceritakan kisah perjalanannya kepada lelaki yang soleh itu. Dia pun ceritalah, dia daripada Mesir lah, bagian daripada kecil, bla 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 bla, dia cerita semua. Dan dia juga memaparkan tentang pelbagai penderitaan dan peristiwa yang sangat besar dan dahsyat. Nabi Musa juga menjelaskan tentang pelbagai taktik kotor yang dilancarkan oleh Firaun. Laknatullahi alaih, semoga Allah melaknatnya. Maka lelaki yang soleh, yakni Nabi Shu'aib, berkata kepadanya. Jadi bila dah cerita A to Z, daripada kecil borang kotak, hanyut sungai Nil, Firaun nak bunuh lah, apalah semua daripada A to Z. Akhirnya apa kata Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa? La takhaf, jangan takut. Wahai Musa, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Surah Al-Qasas ayat 25. Janganlah kamu takut, kamu telah selamat daripada orang-orang yang zalim itu. Nabi Musa dengar pun berasa lega banyak. Kan? Bila dia telah berjaya diselamatkan oleh Allah. Nampak? Sebab itu kita punya percakapan, apa pun hala dekat Allah balik. Balik pada Allah Ta'ala. Jangan rasa, saya yang buat benda ni Ustaz, tu yang berjaya dengan cemerlang. Jangan kira saya je, jangan kira kita je. No, Allah Ta'ala nak taruh mana kita. Apa hal Allah Ta'ala dulu, apa hal bersyukur pada Allah dulu, apa hal dengan izin Allah dulu, apa hal mengadu pada Allah, baru betul. InsyaAllah kita buat macam tu. Dan sesungguhnya hatimu mulai stabil dan nuranimu mulai tenang. Sesungguhnya kamu berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu merasa takut lagi untuk selamanya. Kamu benar-benar sudah selamat dari kaum yang berbuat anaya dan zalim itu. Jadi itulah cara Allah menyelamatkan Nabi Musa dari cengkaman Firaun laknatullahi alaih. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut di awal tadi, kita dengan Allah ni kena hubungan yang baik, kena hubungan yang rapat, kena jaga betul hubungan kita dengan Allah. Sebab segalanya pada dia tuan-tuan. Hati kita serabut pun Allah yang bagi tenang. Kita sakit kepala pun Allah yang hilangkan denyut dalam kepala kita. Tuan-tuan, bila bangun pagi kepala berdenyut, kita nak buat apa tuan? Kan, nak korek kepala tak boleh tak? Berdenyut, nak ketuk-ketuk macam tu kan, tak ada apa juga. Allah yang bagi lega tak? Itu yang suruh kita bersyukur. Allah ajar kita jadi hamba yang soleh, jadi hamba yang baik, jadi hamba yang sentiasa berterima kasih pada dia. Macam tu. Okey. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian terjadilah perikatan perjanjian antara mereka berdua.
Bila dah duduk tenang makan minum semua, Nabi Syuaib buat satu deal, satu perjanjian, iaitu supaya Nabi Musa menikahi salah seorang puteri Nabi Syuaib alaihi salam. Ui, okey apa? Dahlah keseorangan. Lepas tu tolong kawan ni dibayar upah. Upah dia menikah dengan salah seorang. Nasib baik kalau kita tuan tanya pula, abah, terus panggil abah. Dua-dua tak boleh. Dua-dua nak dirembatnya. Kan? Satu je. Nabi Syuaib kata, kamu boleh pilih salah seorang anak aku untuk kamu bernikah dengan dia. Tetapi dengan syarat, dia mesti mengembala kambing biri-biri itu selama beberapa tahun dan bebas memilih 8 atau 10 tahun. Nabi Syuaib kata macam inilah, sebab kau dah tolong dah anak aku ambil air hari ni, jadi kamu boleh nikah salah seorang ni, tapi dengan syarat kau kena kerja dengan aku, tolong jaga kambing dorang ni selama 8 atau 10 tahun. Itu syarat dia. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala menerangkan dalam Quran surah Al-Qasas juga. Surah Al-Qasas ni tuan, Al-Qasas makna kisah-kisah. Al-Qasas tu maknanya kisah-kisah. Dan surah Al-Qasas ni antara surah yang banyak kisah Nabi Musa dengan Firaun dan Nabi Syuaib juga. Boleh rojok guys itulah. Okey. Lalu Allah berfirman, iaitu jawapan Nabi Allah Syuaib, tawaran Nabi Allah Syuaib tadi. Macam tu. Dalam surah Al-Qasas ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni uridu an unkihaka ihda abnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin indik. Sesungguhnya kata Nabi Syuaib, aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang daripada kedua anakku ini, dan dasarnya ataupun perjanjiannya bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, itu adalah satu kebaikan daripada kamu. Itu dealnya. Siapa yang nak beransur dulu, sahabat Facebook, TikTok, dipersilakan. Terima kasih banyak. Baik, itu dealnya. Kalau kamu nak nikah dengan anak aku, boleh, tapi kau kena kerja dengan aku 8 tahun atau 10 tahun untuk apa dia panggil, mengembala kambing. Jadi ada upahnya. Ada. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau minta orang buat kerja, kan, minta tolong orang, bayarlah upah. Jangan semua nak FOC je, banyak cantik muka kita tak. Semua nak free of charge. Tuan-tuan ingat, malah nak cerita tuan, kan panjang pula cerita kan. Jadi kita ni minta tolong orang, bayarlah upah. Lain nak kita bagi dia tak mau ambil, tu cerita lain. Tak, kita bagi dia tak mau, dia pulang balik, itu cerita lain. Tapi adabnya bayar upah. Minta tolong kawan tu, tolong delivery aku punya kuih ni je, hantar dekat ustaz kat Gombak, contoh tak. Berapa cas? RM15. Bagilah RM15 kat kawan tu upah. Upah dia tolong hantar dan mudahkan kerja kita. Semua nak tapau free. Susah nak cakap tuan. Orang kita ni kadang-kadang macam tu. Sedangkan Allah ajar kita dalam Quran, Nabi Musa pun, Nabi pun kena ambil upah. Walaupun upah dia tu kahwin kan, tapi kena buat kerja. Upah dia kena bekerja tuan. 8 atau 10 tahun. So Nabi Musa ni sebab dia baik hati kan, dia ambil 10 tahun. Tuan-tuan, kalau kita macam mana agak-agak 8 pun kena besar tuah ustaz. 8 tahun pun dah okey. Baik, maksudnya iaitu tambahan keutamaan, kemuliaan dan kehormatan, dan saya tidak mahu menyusahkan anda, dan anda akan mendapatiku termasuk hamba yang soleh.
Akhirnya Nabi Musa memenuhi ikatan perjanjian di antara mereka selama 10 tahun. Dah 10 tahun. Jadi tuan-tuan, itulah guna kita mengaji, biar kita refresh balik kan. Ada sahabat kata pernah dengar cerita ni tapi dah lupa. Nampak? Jadi pagi ni kita ingat balik, ni cerita ni kita pernah dengar dulu. Kan? Macam tu. Jadi mengajilah tuan, jangan jemu. Baik, sambung lagi bacaan sikit lagi. Kita ada 11 minit lagi. Abdullah bin Abbas, ataupun namanya Abdullah bin Abbas lah, ataupun gelarannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, salah seorang daripada orang yang paling berbakti di antara keduanya dan orang yang paling baik di antara keduanya serta orang yang paling mulia di antara keduanya telah memenuhi janjinya. Ibn Abbas nak beritahu dua-dua ni dua-dua ni manusia yang baik. Dua-dua ni manusia yang baik, kan? Dua-dua ni manusia yang baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang kita nak sebut, Ibn Abbas beritahu dua-dua manusia ni sangat hebat, sangat mulia, yang telah memenuhi akan janji-janji mereka. Janji Nabi Syuaib, engkau kerja 8 tahun atau 10 tahun, aku akan bagi anak aku pada engkau untuk dinikahkan. Janji Nabi Musa pula, okey, aku akan buat kerja 10 tahun. Nampak? Dua-dua ada deal yang sangat hebat, dan dua-dua deal itu hebatlah. Dah sangat hebat. Sayu bunyi miau kucing kat rumah ustaz. Dengar bunyi kucing. Jadi tuan-tuan, itulah bunyi kucing. Dia nak makan dah bagi makan, dah minum, dia tengah nak main dah tu. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sambung lagi sikit. Maka ketika waktu yang 10 tahun itu berakhir, maka Nabi Musa AS membawa pergi isteri dan biri-birinya. Dia berjalan dengan mengembala kambingnya. Dah habis tempoh tu. Maknanya dah habis tempoh perjanjian, bebaslah. Agreement dah tamat. Kan, agreement dah tamat, maknanya habislah. Habis kan. Jadi apa yang berlaku? Nabi Musa pun bawa isterinya. Saya tak ingatlah nama isterinya. Nanti tuan-tuan boleh cek balik lah. Kan? Ada nama dia. Kalau ada yang boleh Google, cuba tengok nama dia apa. Kan? Saya dah tak ingat lah. Jadi Nabi Musa pun bawa isterinya dan kambing biri-biri tadi. Dia mengembala lah, sambil-sambil tu mengembala kambing kan. Dan lelaki yang soleh, iaitu pak mentua dia lah. Nabi Syuaib dah jadi pak mentua dia. Kan? Pak mentua dia. Dah jadi pak mentua. Bapa mertuaku. Macam tu. Lalu dia menghadiahkan sebuah tongkat kepadanya. Sebelum nak beredar, nak berangkat, nak berpisah tu daripada ayah mentua je ni, maka Nabi Syuaib hadiahkan tongkat. Dia bagi hadiah tongkat. Tongkat itu di kemudian hari mampu membalikkan dunia. Tongkat itu pula yang diceritakan dalam Quran, mampu mengalahkan para taghut dan tukang sihir, dan mampu berbicara. Dipanggil asa. Asa maknanya tongkat, bukan asa. Asa tu Cina tua orang panggil. Asa. Kan? Asa, tongkat. Siapa yang bagi? Nabi Syuaib. Dia bagi pada Nabi Musa sebagai bekalan. Tongkat. Dia ada cerita pasal tongkat, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah tahu kan? Tapi nanti kita akan sembang. Sampai masa kita akan sembang. Cerita ni makin menarik, tuan. Cerita perjalanan hidup Nabi Musa ni dah makin menarik nampak gayanya. Dan tongkat itu, tuan-tuan, siapa yang pergi Museum Topkapi di Istanbul, Turki, dia boleh tengok. Dan saya pergi pada tahun 2000 berapa 15 ke 17, saya tak ingat lah, sebelum Covid lah.
Dan saya masuk dalam muzium Topkapi ni sebab Turki antara negara yang paling banyak menyimpan khazanah Rasul. Termasuk Rasulullah SAW, janggut Nabi, rambut Nabi, pakaian Nabi, bekas air Nabi, semua orang Turki simpan. Orang Arab Saudi dia tak mau simpan, tuan. Kan? Kebanyakannya ada yang dilupuskan. Na'udzubillah. Jadi di Muzium Topkapi ni sejarah Nabi-Nabi semua ada di situ. Saya tengok ada serban Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Putih melepak serban dia. Kain serban Nabi Yusuf. Kan? Cantik, tuan. Saya tengok kain serban tu pun dah cantik. Macam mana kita nak imagine cantiknya Nabi Yusuf. Sampai Zulaiha and the gang terkerat jari tu kan, ketika potong buah apple tu. Allahu Akbar. Saya menangis tu masa tu. Saya tengok tongkat Nabi Musa. Dia tongkat dia, tuan. Allah besar. Saya ingat dia macam ranting kayu tau. Dia adalah sedepa lebih sikit kot panjang tu. Tapi dia ala besar ibu jari ni. Dia punya ranting tu lebih kurang besar ibu jari lah. Taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Tapi saya tengok, Allah, macam ni rupanya tongkat Nabi Musa yang dihadiahkan oleh Pak Mentua dia tadi. Jadi tuan-tuan, buat-buat tenang, ada rezeki kita pergi, tuan. Kita pergi, nanti kita tengok pedang Nabi, pedang sahabat, pedang Sayyidina Umar. Kemudian kita tengok janggut Nabi. Wangi ya amat. Kan? Sangat wangi, tuan. Turki yang menyimpan sejarah tu, kan? Negara lain tak mampu, tuan. Jadi insya-Allah ada rezeki, doa yang terbaik, lenyap Covid, kita akan pergi Turki. Kenapa ustaz tak ambil gambar? Tak boleh ambil gambar sebenarnya. Dalam muzium tu tak boleh ambil gambar. Walaupun mungkin ada yang curi ambil kan, tapi saya tak ambil lah. Sebab dia dah tulis tak boleh ambil, tuan. Kita Google aja lah, kan? Kita boleh ambil gambar kat luar je. Dalam muzium tu memang, kalau Arab sebut mamnu' lah, tak boleh. Memang dilarang. Okey. Betul. Saya ingat dah nama-nama tu bermula dengan huruf S, kan? Sapura. Safura. Terima kasih Nur Aini binti Alias. Saya ingat S tu je. Saya ingat huruf S, tapi saya ingat Sapura ke Sakinah ke siapa saya tak ingat. Tapi saya terbayang huruf S. Okey. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu ceritanya. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Musa nak keluar tu, Nabi Syuaib telah menghadiahkan kepadanya apa yang dia panggil sebagai sebatang tongkat daripada ranting pohon kayu. Ranting pohon kayu. Alah, macam ranting dahan pokok, macam itulah. Dahan pokok tu. Tapi dia bukan biasa-biasa punya. Dia bukan, dia memang hebat tu. Bukan kaleng-kaleng lah maknanya tak. Memang hebat punya. Dia pemberian Nabi kepada seorang Nabi. Daripada Nabi kepada Nabi. Dipindahkan dari Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Dan itulah antara mukjizat Nabi Musa, tongkat tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu seronoknya belajar sirah. Seronoknya belajar sirah. Belajar sirah Nabi ni, itu seronok dia. Sebab apa? Dia ada link dengan hidup kita. Dia ada related dengan kehidupan harian kita. Allahu Akbar. Kan? Dia ada link, tuan. Jangan risau. Sebab itu belajar sirah ni tak rugi. Kita tak akan rugi, tuan. Banyak iktibar yang kita boleh ambil. Banyak pengajaran yang kita dapat. Ini yang saya cerita ni, tuan-tuan dengar saja tak? Tongkat, serban, jubah, baju, selipar Nabi ataupun capal Nabi. Cuba bayang kita tengok, tuan. Saya tak tahulah, tapi siapa yang masuk dalam muzium Topkapi tu, dia tengok dengan penuh penghayatan dan pengajaran, saya rasa dia confirm menangis.
Saya memang menangis tuan. Saya tak boleh tengok, saya sedih. Kan kita bayang Allah, macam inilah perjuangan Nabi-Nabi dulu. Allah, ini rupanya tongkat Nabi Musa. Allah, cantiknya serban Nabi Yusuf. Tak, kita bayang macam mana Nabi Yusuf hadapi sebelah adik-beradik dia tu. Tak. Mana kita tengok, kita akan menangis tuan. Tengok janggut Nabi tak, rambut Nabi, bau dia wangi, Masya Allah. Bau yang tak ada, bau minyak atar dalam dunia tuan. Baru seronok pergi melancong, pergi umrah, pergi ziarah negara lain, ambil pengajaran. Seronok lah kita berjalan tengok salji, tengok tempat orang, memang best kan. Tapi pembelajaran tu kena. Itulah penterjemahan yang kita belajar. Selama ni dengar aja kan, macam mana Konstantinopel tu macam mana rupanya. Pergi sana kita hurai terus tuan. Kita berdiri depan Konstantinopel tu, kubu tu, kita huraikan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mau menangis tuan-tuan depan tu nanti kan. Boleh pegang ke barang-barang Nabi tu Ustaz? Kalau boleh pegang, kita pegang kan. Tapi kebanyakan ulama' mereka tak sanggup nak pegang. Sebab macam ni, diorang rasa macam diorang berdosa kan. Diorang dosa banyak, macam nak pegang benda-benda mulia yang Nabi punya ni, dia rasa macam tak kena. Kebanyakan ni macam tu lah. Tapi kalau ada peluang, kita pegang lah kan. Tapi peluang tu tak dapat. Benda tu semula kotak kaca dalam bekas kan, tak boleh nak pegang macam tu. Jadi apa pun tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak share pada pagi ni. Dan untuk perenggan yang berikutnya itu, ibu-ibu sekalian, kita akan sambung. Satu saya tak baca tadi, ada 2-3 minit tadi, tapi saya tak baca. Sebab itu dah macam satu poin lain. Bila Nabi Musa menghadap Allah dekat Bukit Tursina tu kan, di lembah tua tu. Itu kita akan bincang next week. So jangan lupa next week, sahabat Facebook, TikTok, kita ada cerita yang lebih menarik lagi. Macam mana Nabi Musa bertemu dengan Allah kan. Dia nampak api apa semua. Nanti kita akan bincang. Buat-buat bertenang. Cerita dia makin best tuan. Siapa tak mengaji sirah memang rugi besar tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jaga hubungan baik kita dengan Allah. Hubungan baik kita dengan Allah, jaga elok-elok, insya-Allah Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ingat baik-baik. Yang kedua, muslimin-muslimat, jangan jemu mengaji, jangan jemu berkuliah, jangan jemu tadah kitab, tadah ilmu, tadah telinga. Sebab itulah bekalan yang kita nak persiapkan sebelum kita mati. Dan yang ketiga, apa pun yang kita buat, insya-Allah buat yang terbaik, niatkan kerana Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak pada pihak jawatan kuasa Muslimat KTHS Gombak yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada semua yang bersama Facebook, TikTok, yang share, yang like, yang komen. Ada tanya soalan saya tak sempat jawab, saya minta maaf banyak-banyak. Apa pun, terima kasih atas sokongan anda semua. Yang bagi gift juga, terima kasih banyak. Untuk kitab ni kita akan sambung setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi. Every week. Kalau yang tak ada hari cuti lah, insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, terima kasih semua sahabat Facebook, sahabat TikTok. Minta maaf banyak yang mana saya tak sempat nak baca komen. Saya minta maaf banyak sebab kuliah kita ni ditaja oleh Geng Muslimat tadi tu. Mudah-mudahan apa yang penting, terima kasih sokongan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian. So kita jumpa kalau tak ada halangan petang ni lepas asar kita baca Al-Waqiah. Dan malam ni kuliah maghrib kita akan bersiaran daripada Masjid Kota Damansara. Okey. Malam ni saya akan berkuliah di Masjid Kota Damansara insya-Allah. So terima kasih, jumpa lagi. Bye bye.